اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، انشرنا علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار آمين يا رب العالمين. Tengok sambung kita bab tawakul. Iaitulah pada muka surat 89. Ini kita sampai penghujung bab tawakal dan penutup bab tawakal. Dua baris pada atas. Ada pun rukun yang ketiga. Rukun apa ni? Bukan rukun semayang. Rukun nak bagi kita ni bersifat dengan tawakal. Maknanya kalaulah kita tidak ada tiga rukun ni, kita masih lagi tak bertawakal kepada Allah Ta'ala, dan kita masih lagi berpegang dengan diri kita, ataupun kita masih berpegang dengan orang lain, ataupun kita masih bergantung lagi dengan benda-benda lain. Adapun rukun yang ketiga, maka pekerjaan, yakni usaha. Jadi dulu ni dia ada tiga rukun. Yang pertamanya kelakuan hati. Yang pertama tauhid. Dia kena ada pegangan yang kukuh dalam hati kita ni, barulah kita boleh bertawakal. Kalau keyakinan kita ni tak kejap, tak kemas, maka kita tak boleh, hati kita tak kuat lagi untuk harap pada Allah. Maka yang pertamanya dia kena tauhid. Dia kena ada, orang tu kena ada akidah dulu, baru boleh tawakal. Jadi maka orang kafir ni dia tidak ada sifat tawakal, orang kafir. Yang keduanya dia panggil itu ni kelakuan. Kelakuan tu kelakuan hati. Bila mai ujian pada kita tu, macam mana penerimaan hati kita dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Apa yang Allah Ta'ala uji pada kita tu, lagu mana hati kita nak terima. Hak lah ni yang ketiga ni, dia panggil usaha. Maka dia kata sendiri pekerjaan, sungguhnya telah menyangka orang yang bodoh, safih, bodoh, orang bodoh. Bahawasanya syarat tawakal itu meninggalkan usaha. Dia kata kalaulah orang berpegang, kata kalau hampa nak jadi orang tawakal, tak usah buat kerja apa. Hak ni dia kata orang yang bodoh. Ini dia abang tak siap tadi dah. Dia kata tak usah buat kerja apalah, kita duduk saja dah. Pasal kita nak beramai dengan sifat tawakal. Yang ni tak. Hak ni dia panggil, ulama kata orang ni orang yang bodoh, orang sapih, tak bodoh. Di sisi tasawuf ni, kalau di sisi fiqh, orang tinggal sembahyang tu kira bodoh dah. Orang tak sembahyang tu kira bodoh dah. Pasal apa orang tak sembahyang dikira bodoh? Sebab dia biar diri dia masuk dalam neraka. Tu. Jadi mana ada orang gamak nak biar kita diri masuk labi. Kita duduk dunia lah, apa kita tak sanggup masuk labi.
tiba-tiba dia sanggup biar masuk dalam neraka. Tu dikira bodoh di sisi ulama fiqh orang tengah mayang. Ni jadi jangan kita sangka kalau ada orang yang kata hampa tak suruh buat apa lah, kita ni tawakal kat Tuhan lah. Buat apa? Oh tak boleh tu. Nah. Dia nak sama makam-makam dengan makam orang lain tak boleh, tak dah tu. Pangkat tak sama. Ada yang orang ni dia tak buat kerja, dia buat kerja separuh jalan. Nah. 40 lebih dia berhenti. Tak duduk saja. Nah, pasal apa? Dia makan pencin. Tak apa. Kita pencin apa? Tak ada. Lepas tu berhenti duduk saja. Nak makan apa? Orang awam dia tengok pangkat-pangkat pangkat kita ni, kalau kita duduk saja boleh tak? Dia mai tak? Hati kita tu kuat lagi tak? Pegang betul-betul kita rezeki ni Allah Ta'ala hantar turun mai. Sebab tu kita kena pi buat kerja, kita pi kena takik pokok getah. Pasal apa? Sebab lorong yang Tuhan hantar kat kita, lorong sebab. Sebab kita duk makan asbab, maka Allah Ta'ala hantar kok lorong sebab. Allah Ta'ala hantar kok pokok getah, hantar kok bendang, hantar kok sungai tak? Tu. Lepas tu kita kena buat apa? Kita pergi ambil pukat, pergi lempang. Tu dia panggil usaha. Tu dia sebab sini kalau siapa yang kata tu suruh usaha apa, duduk saja ya, tunggu bakal mai. Ni dia panggil termasuk orang yang bodoh. Orang bodoh. Kita tak sampai makam tu lagi. Kalau kita sampai makam tu tak apa. Makam Senau Bakar makan setiap 7 hari sekali. Kalau kita boleh try dulu seminggu dulu. Try dulu 6 hari dia makan, hari ke-7 kau makan. Kalau boleh tahan lagu tu, suruh orang aja, duduk saja. Duduk saja. Bukan seminggu 7 hari sekali makan. Kita sehari 7 kali. Nak wanti jauh dah. Tu. Sehari makan 7 kali. Tu gagah nak duduk saja. Tak boleh. Tu tengok tu. Sebab tu banyak Nabi sendiri tunjuk pada kita bekerja. Nabi itu bukan pangkat tinggi. Memang Nabi pangkat tinggi, tapi Nabi ni Rasul. Rasul ni nak kena ajak orang. Ni nak ajak orang. Kalau walaupun bukan pangkat dia kena tunjuk cara pangkat kita. Tu. Macam kita dengan anak. Kita ajak dia walaupun benda tu bukan kita ni tahu baca semua dah. Tu dia ajak juga ajak pangkat dia. Kan? Kita tak mengejar dah kita ni baca terus je. Dah hati kita nak ajak dia, kita dengan kita kena mengejar. Tu Nabi ajak kita suruh usaha dan meninggalkan berubat. Tu 3 berubat. Jadi kalaulah dia kata dia kata kita wakal lah dia tahu dah. Tahu kan tak suruh berubat apa dah. Ini pun dia kata tak betul juga. Dah. Tak betul juga. Kalau berubat dah. Ni tawakal ni. Ni tawakal. Tahu berubat. Tak lega juga nak buat macam mana. Tak payah. Ubat dah. Tu. Ni sakit dia biar. Tak. Yang Nabi Ayub sakit. Kita boleh tak ubat? Boleh? Tak apa, tahan dulu tu. Bila sakit, jangan duk maki hamun orang, jangan duk mencarut gunung, jangan mencarut ni. Tu. Lagi sakit, lagi banyak zikir. Lagi sakit, lagi banyak zikir. Lagi sakit, lagi ribu zikir. Tak apa. Ni suruh ubat tak mau. Lepas tu duk kerja kacau orang. Mampu sana, mampu sini. Maki hamun habis orang. Jadi sebab itulah makam kita ni Allah Ta'ala suruh kita usaha. Usaha ubat. Supaya kita bila berubat lega tu senang nak semayang, senang kita nak bergerak.
Lepas tu tak menyusah orang lain. Tu usaha-usaha. Kalau kita sabar, tahan, kuat sungguh macam Nabi tu, tak apa. Tak ubat tu. Tu dia maklum. Dan meninggalkan berubat. Dok ya orang tu ubat tak apa, tak salah, tawakal tu lah. Tawakal raya apa? Tawakal raya lah. Dah tawakal kan raya apa? Berubat dulu. Lepas tu lega tak lega, ni serah pada Tuhan. Dan menyerah diri bagi yang membinasakan. Biar nak jadi apa jadi. Ini pun tak kenal juga. Dulu lepas tu dulu. Api kuih merah tu. Api merah. Dia tak takut tak keluar lah. Tak boleh lagi terbakar. Tak apa, tawakal kat Tuhan. Tak apa, tunggu tengok. Kita ikuti Abu dia lah. Tak apa, duduk tu. Kita ikuti Abu dah. Ya tak apa, aku ni nak ikut makam Nabi Ibrahim. Tu kita kata sebelum nak ikut makam Nabi Ibrahim tu, pergi ambil tangan bakar dia dapat gas dulu. Boleh tahan tak? Kalau dia boleh tahan, tak apa. Tu dia pak. Tawakal apa dia? Katok tingkap tu bagi pecah, keluar terjun. Tu tawakal. Lepas tu serah kat Tuhan. Berusaha. Kodok pintu tu, kodok tu terajang dinding bagi lekang. Tu usaha tu tawakal tu. Usaha dulu. Jangan tinggal usaha. Jangan biar diri binasa tadi. Kepada tulqu bi aidikum ila tahlukah, kan bawah tu dia bang dia. Kita biar diri kita binasa tu tak boleh. Maka yang demikian itu salah. Salah. Pasal apa? Kerana yang demikian itu dilarang pada syarak. Tengok tu. Itu kita jangan duk mereka jangan duk main-main syariat dengan hakikat. Tengok. Kan? Tu aku ni sampai makam hakikat dah ni. Orang kalau sampai makam hakikat, orang tak bercakap tu dah. Aku ni dah naik martabat dah. Makam hakikat dah. Aku tak mau dah. Syariat tak mau dah. Kalau boleh tinggal syariat, Nabi tinggal lagi. Nabi hakikat paling tinggi sekali. Tu. Makam hakikat, makam yang paling sebenar sungguh. Nak menghanguskan Allah, semua Allah Ta'ala. Diri ni pandang tak ada, fana. Hakikat yang wujud Allah Ta'ala. Tak boleh salah. Dilarang syarak kita. Sebab kita tak sampai makam tu, kita nak buat tasawuf kan jadi boleh berlakon. Tak boleh berlakon. Tak boleh nak berlakon jadi tasawuf tadi. Tu dia bab ni dilarang pada syarak tegah. Dan tawakal itu disuruh oleh syarak. Tawakal disuruh syarak. Sedangkan kita buat macam tu syarak larang. Maknanya hak kita buat tu bukan tawakal. Nampak tak? Kita doa abang dah tawakal ni serah hati. Sifat mazmumah, sifat hati. Yang kita duk serah tu serah apa? Serah hati. Bukan serah pekerjaan. Bukan serah usaha. Tu Allah Ta'ala tu usaha di kita. Kalau kita duk kira semua Tuhan, serah tawakal Tuhan. Usaha tak ada, tawakal ni tak tinggal buat apa. Nak main macam mana boleh main hukum qisas, hukum bunuh balas. Tu. Pasal apa yang orang mencuri pikat kan? Pasal apa bunuh benar balas balik? Bukan Tuhan bagi mati. Pasal apa nak balas? Ni ni balas pasal apa? Balas tang usaha tu. Balas usaha tu. Dia usaha pergi curi. Tu usaha tu balas. Tangan dia curi, tangan dia. Kerana telah berfirman Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Artinya bagi seorang itu
balasan dan pahala. Apa dia? Barang yang berusaha ia akan dia. Tengok dah. Jadi hak mana kita usaha, hak tu kita nak kutip di akhirat esok ni. Pahala. Tu. Sebab tu termasuk kita pergi cari makan tu, termasuk benda yang boleh pahala. Tu. Sebab itu suruhan Allah. Tu. Jadi bila kita pergi tu, kita telah tunai perintah Allah untuk cari rezeki yang halal. Kalau pakat, kalau semua faham tawakul, tak ada kerja apa, duduk saja. Macam mana nak dipemak Malaysia kehidupan dunia? Tu. Macam mana perjalanan ekonomi nak berpusing? Tu. Tengok dari zaman sama khalifah lagi nak. Ekonomi menjadi satu benda yang penting dalam sebuah negara. Pusing perniagaan. Kalau tawakal ni tak usaha duduk saja, macam mana syariat nak berjalan? Jadi kalau orang yang kata lagu tu sebenarnya bukan dia tawakal, dia sebenarnya dia penyegan nak buat kerja tu, kan? Dia segan nak buat, orang kata dia segan buat kerja, ni abang kata aku tawakal. Tu dia kat sini berusaha akan dia daripada segala kebajikan, dapat hak baik, dan atasnya dosa orang yang berusaha ia akan dia dengan kejahatan. Kalau kita buat dosa, kalau kita buat kejahatan, dapat balasan dosa. Tu ikut perbuatan kita. Ini menunjuk kata tawakul ataupun tawakal tu selepas usaha. Usaha. Dan firman Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, artinya dan jangan mencampak oleh kamu akan diri kamu dari kepada kebinasaan. Ni wajib jaga nyawa ni, kuliah yang 6. Wajib jaga harta, wajib jaga nyawa. Tengok, tak boleh kita nak keluar rumah biar pintu terbuka, tak boleh. Kena kunci rumah. Keluar kereta tak boleh nak biar terbuka enjin jalan, kita masuk kedai, tak boleh. Sebab tu main syariat pun kalau kita kecuaian orang curi tu dengan kesalahan kita, dia ada akta lain. Akta lain bukan semata-mata curi tu potong tangan tu. Tengok pula dia panggil tempat yang selayaknya simpan barang tu. Orang mah ni kita buh dalam peti, buh dalam almari, kunci elok nak laci, tiba-tiba barang mah pitak depan pintu. Maka orang curi pun tak kena. Tapi dia ada akta lain. Dia tak kena kat tangan. Pasal apa? Sebab hak tu dia panggil kita tak usaha jaga dia. Nampak tak? Jadi jangan kita celaru antara tawakal dengan usaha ni. Tu dia maksud sini tu, jangan kita campak diri dalam kebinasaan. Tahu dah bahaya dah. No? Jadi kita nak pergi apa tu? Kita nak terjun apa tu? Atau sungai bahaya lah. Nak terjun apa tu? Jadi haram kita saja biar diri kita kena bahaya. Sebab tu haram kita tu saja toreh tangan. Tak ada pasal-pasal apa. Toreh tangan kau. Tak boleh. Dan sabda Nabi SAW, Nabi kata, tadawu ibadallah fa innallaha ta'ala lam yadha' da'an illa wada'alahu dawa'an ghayra da'in wahidin al-haram. Artinya berubat oleh kamu. Tengoklah Nabi suruh dah. Jadi maknanya betul dah tadi. Ini perintah Nabi suruh ni. Berubat oleh kamu, hai sekalian hamba Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada menghantar akan penyakit, tengok, melainkan menghantar ia akan baginya ubat.
Jadi Allah Ta'ala hantar penyakit, tiap-tiap penyakit semua ada ubat. Lepas tu tak ada ubat. Tak ada, pasal tak jumpa. Tak jumpa. Tak. Jadi kadang-kadang tak, penyakit tu lama tak. Covid ada ubat, cumanya boleh dia tak jumpa lagi. Semua ada ubat. Dia tak penyakit. AIDS ada ubat. Lepas tu yang AIDS tak ada ubat tu, bukan tak ada ubat, tak jumpa. Buat kajian tak jumpa lagi. Tu. Pasal Nabi hebat dah, Allah Ta'ala hebat dah. Tiap-tiap penyakit dia mesti ada ubat. Melainkan satu penyakit, iaitu tua. Ini tak payah lah. Dia pergi buat bedah plastik, lagi uduh tengok. 70, 80 bedah plastik, lagi uduh. Tua tak payah. Hak ni hak yang luaran, hak dalaman. Dia panggil ada dua benda yang tak tua ni. Al-hirsu wal-amlu. Nabi kata semua benda ni akan rosak binasa. Dua benda saja, al-hirsu wal-amlu. Yang pertamanya, hak dalam perut kita ni, yang tak nak tua ni, tamak hak lupa. Rakus dengan kemewahan, tamak dengan kekayaan, tamak dengan wang ringgit, tamak dengan jawatan. Yang ni Nabi kata dia tidak akan tua, tak akan rosak. Yang keduanya wal amlu. Amlu ni cita-cita dunia yang sangat tinggi. Nak buat tu lagi, nak buat ni lagi, nak buat ni lagi, nak buat ni lagi. Umur 50 cadang anu lagi, umur 60 cadang lagi, umur 70 cadang lagi, umur 80 cadang lagi, mati. Tak dan. Tu. Dua ni hak dalam perut kita ni, dua ni tak tua. Hak luaran ni satu ni. Tak. Hak ni yang tak boleh apa dah. Ada ubat, semua ada ubat. Melainkan tak ada ubat. Tak ada ubat ni tua tak ada ubat lah. Melainkan satu penyakit, iaitu tua, dan bersembah seorang laki-laki bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi lah. Bersembah ni mengadu berjumpa lah. Macam kita sembah batin harap diampun, menyembah tu. Sembah raja, bukan sembah sujud tu dah. Jumpa mengadu. Adakah aku lepaskan akan unta aku dan aku tawakal? Dia kata, wahai Rasulullah, aku macam mana ni? Unta aku nak lepas-lepas, lepas tu aku nak sah kat Tuhan. Macam kita lah kan. Kereta macam mana ni? Main masjid, biar terbuka aku tu. Daripada kita biar terbuka yang jalan tu, biar kita tulis notis siap untuk disedekah kepada siapa-siapa. Hak tu lagi senang. Senang dia ambil start dia tulis. Jadi tengok dia dah. Ambil lah siapa-siapa nak ambil sedekah. Tu lagi senang. Lepas tu nak elok lagi tak geran siap je. Kan? Tak geran. Lepas tu abang kata apa, beberapa bulan kita pergi buah nama. JPG. Ni orang tak mengaji, dia tak tahu tawakal tu pada dia. Dia duduk marah pula. Apa ni dia tu? Kunci kereta kan, tudung kata lah. Saja kena aku tu. Kata benda wajib jaga. Wajib kuliah yang 6 termasuk wajib jaga kata. Kena berpagang elok, kena tudung elok, tak payah rosak kata saja. No. Sebab kata nak tunjuk kat orang nak belajar dah. Kata tak mengaji, tak faham. Dia suruh jaga kereta, kata benda kereta, rumah suruh jaga bagi elok, buh cat bagi elok. Tu bersih elok rumah kan. Tu. Ni dak. Dia dak faham katanya. Biar rumah busuk, kusam, kasam tu biar kaput tu tak bukan gitu. Tu bukan cara Islam. Tu dia kata tanya ni, aku nak lepaskan Nabi ni. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqilha wa tawakkal." Artinya ikat olehmu akan lutut unta. Tengok ni. Ni cara unta lah, cara tambat unta ni. Engkau itu dengan tali, ikat tambat dulu, kalau lembu tetap berhidung lah. Tu. Ikat tengkok kan, lembu tetap bertengkok kan. Dan engkau berserah atas Allah Ta'ala. Apa berserah? Ikat dulu. Ni yang ulama kata bila Nabi naik Isra Mi'raj, batu nak ikut, Nabi boleh tahan tu.
kan, tebuk kan, ikat tali, ikat borok di batu tu, batu yang terhampar sokhrah di Baitul Maqdis kan. Kalau kita pergi, tapi dalam kitab dia boleh tebuk dengan tangan. Kalau kita pergi tengok dah lubang tak ada tu, mungkin dia pakai tuk apa. Tapi dalam kitab dia boleh tebuk dengan tangan. Kemudian daripada selesai membicarakan tawakal, dia kata habis dah buat tawakal. Memang tawakal ni kita penghujung lah. Bicara tawakal, memula hamba membicarakan akan kasih. Akan kasih. Maka dia kata aku nak bicara pula kasih apa kasih Allah Ta'ala. Nak bicara pula akan kasih. Pasal apa? Kerana ilat dia adalah tawakal itu sebab bagi kasih Allah Ta'ala. Tengok tak? Sebab tu dia bincang buat tawakal dulu. Jadi tawakal ni, bila kita ada tawakal dalam hati kita, inilah penyebab untuk kita naik satu tangga lagi. Baru kita boleh suka pada Allah. Baru boleh kita kasih, cinta, nak bincang bab cinta, rindu, kasih. Baru tadi dia kena lepas bab tawakal tu. Kalau kita tak tawakal kat Tuhan, maknanya kasih kita ni tak boleh apa lagi. Kadang kita cakap saja kan, cakap tu. Jadi kalau hati pun tak boleh nak serah kat Tuhan lagi, tak percaya kata Allah Ta'ala boleh urus kita, tak percaya Allah Ta'ala boleh tolong untuk selesai urusan kita, macam mana kita nak jatuh cinta pada Allah? Tak boleh. Tak. Tengok macam apa, seorang wali Allah nama apa, Abdul Aziz Ad-Dabagh. Kita kena tengok dalam kitab-kitab kekeramatan para wali kan. Banyak cerita-cerita bab wali, kekeramatan para wali. Jadi Abdul Aziz bin Dabagh ni dia punya kuat tawakal, dia tinggi, serah pada Allah Ta'ala, kasih dia punya tinggi kat Tuhan. Malaikat mai jumpa dia, malaikat kata, wahai Abdul Aziz, hang ni duk semayang apa ni banyak sangat ni, hantar dak aku ni, Allah Ta'ala buka pada aku ni untuk tengok di Lauh Mahfuz tu, papan putih loh, nama hang ni dah dicatat sebagai ahli neraka. Tu. Tengok orang yang kasih, ni nak tengok ketulusan cinta pada Allah. Bila dia dengar apa dia kata kat malaikat. Kalau kita lah, ada orang kata, hang ni duk berlayan apa tu, tak, dia tu kan ni hang pun tak. Hang buat baik apa ni, tak, dia tu bukan mau kat hang pun, kita tinggal dah. Kan? Tu. Hang nak bagi hang, dia tu kan mau kat hang pun, siap. Tak. Ni Allah Ta'ala tulis neraka ni, sedangkan dia duduk sembah Tuhan ni. Dia kata, urus aku ni dihantar ke dunia ni, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah Ta'ala hantar kat aku ni, Allah Ta'ala jadikan aku ni, tak ada lain hikmah dia untuk sembah dia. Adapun urusan syurga neraka, ini bukan urusan aku, ini urusan Allah Ta'ala. Jadi kalau dia nak buh neraka pun, tu hak dia. Aku buat kerja aku je, tu kerja Tuhan. Malaikat pun terkejut. Malaikat tak apa dah kata lagu tu. Duk tak lama dia mai pula, mai tengok, dia mai buat sekali lagi. Dia kata, wahai Abdul Aziz, aku dah tengok nama hang dah tercatat di syurga. Dia kata, alhamdulillah. Tapi aku nak abang hang sekali lagi ni. Kerja aku sembah Tuhan ya. Urusan syurga neraka ni kerja Tuhan. Dia nak buah ke syurga ke, buah neraka ke, aku ibarat aku ni tak beranjak hidup tu. Aku bukan heran syurga neraka tu. Kalau dia buah ke neraka pun, aku tetap cinta pada dia. Ini cinta suci ni. Hak ni cinta sejati tu. Tu.
Buat apa pun sanggup. Hak ni yang kata lautan berapi sanggup berenangi. Hak ni yang kata lautan berapi sanggup berenangi. Kita mohong lah. Lautan berapi lah, dapat gas tak sanggup lah. Laut api nak renang. Tu. Hak ni baru sungguh, ni baru cinta sungguh. Lautan berapi sanggup. Tuhan tulis dah nama hang neraka. Duk semayang tu. Tu. Kita kalau orang buat kat kita sikit lagu tu, tobat dah kan. Kena uri dia pun tak pilah kan. Tu. Ni nak dapat cinta, nak dapat kasih, lagu ni bukan senang ni. Ni ketulusan hati ni. Abdul Aziz Al-Dabar. Jadi malaikat pun heran. Ni iman tak boleh apa dah ni. Tu dia hebat sini tu. Sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia dengan tawakal. Kerana firman Allah Ta'ala, pasal apa? Nak kasih kena ada tawakal dulu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala tu yuhibbu, habba yuhibbu, kasih akan orang-orang yang berserah diri kepadanya, mutawakkilun. Allah Ta'ala sangat kasih sayang pada orang serah. Bila dah kita berjaya naik ke fasa kedua, serah diri tu, serah diri, maka di situ Tuhan dah mula kasih kita. Bila dah Tuhan mula dah kasih kita, maka kita pun semakin duk cari cinta Tuhan. Kita macam kita kan, bila kita tahu kata orang tu suka kat kita kan, maka kita pun semangat kan. Seorang lelaki-lelaki tu dia tahu perempuan tu suka dia, dia semakin semangat nak bawa kerja, cari duit, nak kahwin apa semua. Ni contoh saja lah. Contoh. Sebab Allah Ta'ala dah mula suka, sebab dia ada sifat tawakal kat dia kan. Yang duk takutnya kita ni kita bertepuk sebelah tangan, tu takut. Tu kita duk kata cinta kat Tuhan, tapi Allah Ta'ala tak pandang pun. Ni takut dia panggil bertepuk sebelah tangan. Dia duk sangka perempuan tu suka kat dia. Kumpul duit lah apalah, tak tahu cukup-cukup duit perempuan tu kahwin dengan orang lain. Cewa. Ni nak buat perbandingan. Cinta Allah ni bukan senang. Kita nak dapat cinta manusia pun susah dah. Nak bagi orang suka kat kita pun payah. Tambah kita nak bagi Allah suka lagi payah. Lagi payah. Kita nak jatuh cinta pada orang mudah. Tu. Kita nak suka orang tak apa. Tapi kita nak bagi orang tu suka kita tu bukan senang. Kadang kita suka kat dia, kita suka kita. Tu. Tak kira lah suka daripada perempuan ke, kawan-kawan ke. Kadang tak berkawan lama pun tetap dia tak suka kita, tak tahu tengok tak. Tu kawan tentu tak, tapi aku dengan dia tu tak apa nak boleh masuk. Tak boleh masuk kan. Bukan senang nak bagi orang suka kita. Tambah nak bagi Allah Ta'ala suka. Nak bagi Allah Ta'ala mengaku kata kita ni kekasih dia lagi susah lah. Tengok tu tak. Bab yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Cuma ulama kata salah satu orang yang nak kasih pada Allah Ta'ala ni, nak dapat kasih Allah ni, syarat utamanya dia kena kenal Allah. Semakin dia kenal Tuhan, semakin tinggi kasih. Semakin kenal Tuhan, semakin tinggi kasih. Ulama buat perbandingan dalam kitab. Kita kawan-kawan kita ni duduk kampung ni, ada yang kita kawan rapat, ada yang kawan kita boleh pernah tidur sekali dengan dia, pergi mana-mana, tidur orang tak apa sekali, pergi jalan-jalan, duduk sebilik dengan dia. Ada kawan-kawan yang kita hanya jumpa kat kedai, ada kawan-kawan yang jumpa sebulan sekali. Yang ni ulama kata kasih dia tak semacam. Macam. Jadi kita kalau kita jumpa kawan-kawan sebulan sekali tu kan, kalau kenuri terlupa panggil pun dia tak berasa. Tapi kalau kita duduk rapat setiap hari jumpa, tiba-tiba kenuri tak panggil, dia berasa tercetus kat dia tidak. Takkan dia tak panggil aku tu. Tak. Jadi maknanya
semakin dia kenal orang tu, semakin kasih dia tinggi. Semakin dia kenal Allah, semakin kasih tinggi. Ni yang ulama letak mula-mula sekali kita nak jadi orang yang beriman, kena kenal Tuhan. Tauhid kan. Kena kenal tu usuluddin wajib mengaji. Tak. Kena kenal tu pencipta. Sebelum kita jatuh hati dengan Allah, kita kena kenali dulu siapa Allah Taala. Sebelum kita nak jatuh hati pada seorang perempuan tu, kita nak kena tahu dulu dia ni siapa dia, kerja di mana, nama apa, nak umur apa. Nak kena tahu biodata dia dulu. Ni biodata Allah pun tak tahu. Macam mana nak cinta? Sebab tu bila semua Allahu Akbar, nah, boleh khusyuk tak? Tak boleh. Nak khusyuk macam mana? Orang hak kita sebut tu kita pun tak tahu. Cuma kafir tak kafir, tahu lah kata Allah, tapi tahu kan Allah ni sifat dia lagu mana? Tak. Tu. Apa maksud apa sedia kala tu? Tak. Apa Al-Jabar tu boleh rasa kan? Al-Jabar tu lagu mana? Boleh rasa kan Ya Halim tu lagu mana? Tu banyak kena tahu. Tu. Ada. Jadi semakin mana kita semakin kita kenal Allah, semakin kasih kita. Semakin kenal semakin. Ni yang pepatah kita buat, tak kenal maka tak cinta tu. Tu. Jadi tak kenal tak cinta pula. Kan? Tak kenal. Tak boleh. Lepas tu semayang kita pun tak pasal apa. Pasal apa? Tuan hak kita sembah tu kita tak kenal pun. Tak. Tu tahu lagu tu lah. Tahu lagu tu lah. Tu macam kita dengan Raja Sultan kita. Tak. Kita pernah makan keliling dia. Tak. Kita kenal lagu tu je. Tak. Kenal lagu tu. Lepas tu kerisauan tentang diri dia tu banyaklah di diri kita. Tak rasa pun. Kalau dengar dia masuk buat pun kita tak rasa apa pun. Tak. Tu cuma tahu tu dah apa kau sihat cepat gitu tak. Tapi dengar kata kawan baik kita masuk buat tu. Lah kita start kereta api tengok. Pasal apa? Aku kenal ni kawan aku ni. Apa lama dia tolong aku. Masa aku susah dia tolong. Hak ni lagi ni. Allah, ni kita nak rosek bab kasih cinta Allah ni. Cinta Allah. Kena bagi kenai dia bagi rezeki, kena bagi kenai dia bagi kita hilang sejuk, kena bagi kenai dia bagi makan, kena bagi kenai dia angkat penyakit, kena bagi kenai dia lah jaga kita. Baru boleh cinta sembuh kat Tuhan. Setiap kalimah rezeki Allah hantar, Allah hantar. Ni nak kena latih. Setiap kalimah Allah, setiap kalimah ya Allah, Allah bagi lagi aku. Baru kita boleh nampak, boleh rasa cinta Tuhan tu. Ni bila dapat ni aku yang usaha aku tengok siapa dia aku duduk terdinding lagi. Bila dapat aku hebat. Tak. Kalau aku tak usaha lagu ni tak apa saya dapat tengok aku usaha pun Macam mana kita nak kasih Allah Taala? Kita tak nampak langsung hak yang dia buat, kebaikan yang Allah Taala buat tu kita lindung dengan diri kita sendiri. Kebaikan Allah buat kita tu kita lindung dengan diri kita. Tu. Lepas tu bila kita lindung dengan diri kita, tiba-tiba bila nak sembahyang kita nak haram khusyuk, mana boleh, tak boleh. Tak boleh. Macam kawan baik tadi dengar sakit, loh ya Allah, nampak habis tu apa dia tolong tu. Dengar dia sakit, dengar dia mati tu, kita nampak habis ni. Jatuh kat mata tak pasal, baik sungguhlah dia ni. Kalau dia tak ada aku tak boleh berjaya lagu ni tu. Macam mana kita dengan Allah? Setiap kali mai rezeki, setiap kali sihat, setiap kali makin nyawa diberi, tak? Adakah kita rasa ini pemberian Tuhan? Tak. Lambat cinta kita dengan Allah, lambat. Tak, lambat. Tu tengok tu dah. Ketahui olehmu bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu kelakuan yang dipuji pada syarak. Nak dapat kasih Tuhan tu, setiap kali kita apa yang berlaku ni semua ingat kata Allah. Apa yang Allah menghantar tu, kadang-kadang kita kena rasa malu pula. Ya Allah, ibadat aku ni sikit sangat ni, Tuhan bagi rezeki tak padan dengan ibadat tu. Macam kawan kita, kadang kita malu kawan kita tu. Hang tak salah, aku segan dengan hang ni, hang banyak tolong aku ni. Ya Allah, aku tak mau hang tolong banyak sangat ni aku. Tu
Tu dengan kawan kita pun kena malu Allah kadang. Ni Allah bagi kat kita tak berhenti ni. Dah. Berapa kali kita pernah malu dengan Tuhan? Jarang kita malu dengan Allah. Sebab tu kita tak dapat lagi kasih Tuhan. Tak dapat. Tu. Sebab tu cinta kita pada Allah lambat. Nah. Bila cinta kita hantar pergi kat Tuhan lambat, maka dibalas pun lambat. Lambat Tuhan nak balas cinta kita. Ataupun tak dibalas. Tengok tu dia atas sini tu. Allah Ta'ala sangat puji orang yang mencintai Allah ni, orang yang kasih pada Allah Ta'ala. Lagi dia kata, sikit lagi kita macam tu, lagi pangkat yang tinggi. Tinggi sungguh pangkat ni. Tak. Biasa aja pangkat Nabi lah, pangkat Rasul, wali-wali Allah Ta'ala. Orang yang mencintai dan dicintai Allah. Hak paling tinggi sekali Nabi kita. Orang yang nombor satu Allah sayang, Allah cinta. Yang menyampaikan kepada tu dia tengok. Yang menyampaikan kepada ma'rifatullah, yang sampai kepada ma'rifah Allah, kenal sungguh-sungguh dengan Allah. Telah berfirman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya kasih Allah Ta'ala akan mereka itu. Artinya kasih Allah Ta'ala akan mereka itu. Mereka itu apa? Di sini kenapa orang mukmin? Sebab orang kafir dia nak kasih macam mana? Sebab dia tak kenal. Dia Tuhan pun tak kenal, dia nak kasih pun nak. Dia tu tak kenal maka tak cinta. Jadi nak kena cinta tu kena kenal dulu lah. Tu yang kita duk suruh belajar Usuluddin, belajar kenal Tuhan, kenal Tuhan, kenal Tuhan, untuk melahirkan kecintaan kepada Allah. Kenal Allah, kenal Rasul, kenal Allah, kenal Rasul, baru boleh. Tu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau Allah Ta'ala habaq, wahai Rasulullah, kata kat lepa, wahai Muhammad, qul, kata kat lepa, kalau kamu benar-benar kasih pada Allah, kena ikut Nabi-Ku. Kasih kat Tuhan, kena ikut Nabi. Ni dua-dua ni tak boleh buang. Tak boleh buang. Kasih kat Allah, tengok, kalaulah dia kasih kat Allah tapi dia benci Nabi, ni dah juga. Dah juga. Sebab syarat nak kasih kat Allah, dia kena ikut Nabi pun boleh kasih kat Allah. Tidak tak boleh. Itu syarat dia. Dan kasih, tengok tu, artinya kasih Allah Ta'ala akan mereka. Allah Ta'ala kasih kat orang mukmin ni, dan kasih mereka itu akan dia Allah. Allah kasih pada kita, kita kasih. Ni kata berbalas cinta. Berbalas cinta dengan Allah. Tu Allah tengok ni, bila dah jatuh cinta, bila dah angau dengan Allah, ni tak boleh apa ni. Kita tak dapat lagi lah bila dah angau dengan Allah Ta'ala ni. Ni yang duk terbi Allah fi jubbati, pasal mau jadi fitnah habis kepada masyarakat ni. Kalau orang tak faham Allah fi jubbati tu, dia guna bahasa dia tu, Allah lan jubah. Tu maknanya tak ada benda apa yang wujud melainkan yang wujud sungguh-sungguh Allah Ta'ala ya. Tu orang yang ni dia panggil karam dalam makrifah ni, karam makrifah. Dia tenggelam dalam cinta Tuhan. Dia cinta Allah Ta'ala ni bukan biasa-biasa cinta Tuhan ni. Kita cinta makhluk kita ni, kadang cinta makhluk, dia makan tak lalu tu, makan tak lalu apa, hentam 3 pinggan mesti kandak dah kan. Tak ada banyak kan. Tanya kat markah, tak ada makan apa, 3 pinggan dah kan. Tu dia cuma nak habaq tak teringat sungguh nak kasih dia tu, hanya makan tak lalu dah, makan 3 hari tak makan mati dah. Dia cinta Allah Ta'ala ni sampai tak makan. Ni dahsyat ni. Tu dia kata cinta hakiki. Tu tak dapat ada makanan yang mengenyangkan tu, zikir, sebut nama Allah. Disebut Allah tu dia kenyang lah. Tu macam tak tengok tuan, tak apa, tengok rumah. Dia duk punya duk gelisah di rumah tu, dia start tu pergi tengok rumah, tak apa dah. Nampak rumah cerah, rumah tunang lah tu. Lega. Tak apa. Ni gitu. Nak makan apanya, lepas dah memada bila sebut Allah tu, jantung hati dah bergetar.
Macam orang yang cinta pada seorang perempuan, dia sebut nama. Tu. Dengar nama tu dah seronok dah, kasih dah. Ni Allah. Tu kita cinta dengan Tuhan ni luar biasa. Bukan cinta macam manusia dah. Sebab dia cinta hakiki. Tapi nak dapat dia tu payah tu. Dapat payah. Tak. Nak dapat tu Allah Ta'ala mencintai kita dan kasih mereka itu kan dia. Kita pun saling cinta mencintai, itu tu payah. Payah. Setakat kita nak mencintai Tuhan boleh, takut cinta tak balas ya. Tu ya. Tak balas. Takut tu ya. Ni kita nak ni sama-sama mencintai ni. Ni payah. Tengok Rabi'atul Adawiyah kan, tak makan, kita heran pasal apa tak makan. Tu. Makan roti sekepin dia. Ketika buka puasa makan roti sekepin, sok nak makan lah. Hari-hari berpuasa, malam tahajud, dah makan sekali. Macam saya nak bakar nanti 7 hari sekali makan, saya nak bakar, bayangkan. Lepas tu buat apa? Ibadah. Pasal apa? Ni duk cari cinta ni. Duk cari cinta ni. Bila dah dapat dah cinta tu, nak jaga pula payah pula. Dapat dah cinta seorang perempuan tu, dapat dah pun nak jaga pula. Tak bagi hadiah birthday, dia tarik muka 4 hari. Payah pula dah. Tu. Susah lah nak jaga hati makhluk ni tak. Allah bukan senang, lagi susah. Dah dapat cinta, nak jaga cinta Allah pun payah. Kena jaga sungguh-sungguh. Nak buat maksiat tak boleh, nak tengok benda haram tak boleh, hati sekotong tak boleh, hati ada dengki tak boleh, hati ada dendam tak boleh. Bukan senang. Ni kita duduk susuri tasawuf ni. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yarfidukum bih min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah iyai. Itu cara bacaan dia. Artinya kasih oleh kamu akan Allah Ta'ala. Tengok. Kita pun tidak panggil tu. Kerana barang yang memberi, pasal apa kita kasih? Kerana barang yang memberi nikmat ia akan kamu dengan dia. Daripada segala nikmatnya tu Nabi suruh kasih tu. Macam contoh tadi lah, kawan kita duk bagi apa Allah. Ni Tuhan bagi kat kita ni 60 tahun dah Tuhan bagi nikmat kat kita ni. Bila lagi kita nak cari cinta Tuhan? Tak. Biarkan cinta dunia tu pergilah kan? Sebab satu hari kita akan lepaskan dunia dengan terpaksa. Satu hari kita akan lepaskan dunia dengan terpaksa. Tak. Cari cinta Tuhan. Kita di hujung zaman. Tu. Pasal terakhir zaman kita ni. Bukan lama dah. Tak. Stop sikit, kendor sikit dengan dunia ni. Bagi ruang untuk cari cinta Tuhan pula. Lama dah kita mencari cinta dunia ni. Tu. Kita kena kembali cinta Allah. Tak. Bukan tak boleh cari dunia tu, berpada-pada. Jangan terlepas cinta Allah. Takut kita menyesal. Menyesal. Tu. Dunia hak kita cari tetap nak tinggal, walaupun dalam keadaan terpaksa kita tinggal. Bila kita tinggal, kita pergi tu, kita hanya perlu Allah saja. Tiba-tiba kita tak pernah mencintai Allah. Macam mana kita nak hidup di negara tu? Tu. Negara yang satu-satunya Allah saja yang boleh buat apa saja. Law ni kita pergi negara mana pun tak apa, tak boleh hidup. Tapi di akhirat, satu negara yang tak boleh hidup tanpa Allah. Tak boleh. Hanya Allah. Dan kasih oleh kamu akan daku. Nabi suruh kasih kat aku juga. Hampa kasih ke Allah pasal Allah Ta'ala bagi nikmat tak berhenti. Tapi kat aku pun kena kasih juga. Dan kasih akan aku kerana kasih Allah Ta'ala akan aku. Pasal apa hampa kena kasih kat aku? Sebab Allah Ta'ala kasih aku. Tadi in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah.
kalau hampa nak kasih, kalau hampa betul-betul nak kasih pada aku, hampa kasih kat kekasihku dululah. Tak. Tu. Jadi macam kita ambil anak. Tak. Kena ambil mak sekali. Kan? Tu. Takkanlah kahwin dengan mak, nak ambil kahwin dengan anak buah mak, tak boleh. Tak. Tu. Cinta ke anak dia nak kena cinta mak dia sama. Tak. Sebagai mak. Tak boleh buang mak. Bukan maksud ambil nikah ada dua mak kan. Tak boleh tu. Nikah macam mana tu haram tu. Haram mu'abad. Nah. Tak boleh tu. Nikah dengan anak haram, nikah mak mentua. Tak boleh. Haram mu'abad. Dan bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala itu berlebih kurang. Kena montin tu nah. Dan bahawasanya kasih Allah Ta'ala itu berlebih kurang. Jadi kasih tak sama. Nah. Kasih Allah Ta'ala apa tak sama? Ni kita semua ni tak sama. Kita kasih pada yang satu. Tak? Tak? Allah Ta'ala tak rugi sikit pun nak berbagi kasih. Tak? Kalau manusia dia tak mau kan. Manusia benda yang paling tak suka sekali iaitulah berkongsi kasih. Tak? Ayuh orang pada terima berkongsi kasih. Tak? Tapi kita semua ni berkongsi cinta dengan Allah. Satu saja semua kita mencintai yang satu. Tu hebat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pula bulan hadapan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa sallim barakatuh ala sayyidina sayyidina rasulina. اللهم إنا نستودعك على إيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجورك وعزك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عن وذي باع وشر ذي كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافية والسلامة وحققنا بالاستقامة وعدنا بالموجبات الندامة في حال والمآل إنك سميع الدعاء اغفر لنا وارحمنا والدينا وإخواننا وأحبابنا ولمن أحبنا فيكم إلينا ولمن كان له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.